Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh muslimat buka terai. Kalau nampak tak apa nampak. Kalau nampak tak apa buka. Kalau tak nampak buka. Pasal saya ada demo. Saya ada demo. Nah. Ambil ni hapungai tu. Lepas tu hantar di luar lagi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi seluruh ahli jawatan kuasa surau, sahabat Facebook saya. Tengoklah Facebook sebelum ni. Malam ni baru jumpa. Rupanya duduk sini dia ni. Nak ingat duduk Kuala Lumpur ke apa? Nak. Muka ni muka Kuala Lumpur ni, muka muka sini. Ya, lama tak jumpa dah. Alhamdulillah. Ibu ayah muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati, yang diberkati, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah. Tajuk pada malam ni, Islam liberal lawan Islam nasional. Tu dia tajuk. Rakam elok dah leh. Kasih gegak punya malam ni, insya-Allah. Ibu-ibu ayah muslimin dan muslimat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan bahawa daripada malaikat Jibril. Malaikat Jibril bagi tahu kat Nabi, Nabi bagi tahu kat kita. Apa dia? Man adraka Ramadan. Siapa yang masuk bulan Ramadan ataupun siapa yang menemui bulan Ramadan, falam yughfar lahu, maka Allah tak mengampuni akan dosa-dosanya. Ab'adahullah, nescaya ia akan semakin jauh dari rahmat Allah. Qul amin, wahai Muhammad, kata amin. Malaikat Jibril suruh Nabi kata amin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin. Nabi kata amin. Ni menjadi persoalan sekarang, ibu-ibu ayah-ayah. Menjadi persoalan sekarang ni, kenapa Nabi begitu pantas menyatakan amin? Patutnya Nabi fikirlah dulu, ni umat dia Kan Nabi biasa orang pungai batu di Taif, betul tak? Yang berdarah tubuh badan Nabi sampai mengalir masuk dalam tapak kasut Nabi. Nabi jalan bunyi kelepak, 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 bunyi darah. Ingat kisah tu? Semua orang tahu. Tiap-tiap tahun Ustaz main ceramah model tu ya. Betul tak? Orang pungai kutip batu. Nabi pada ketika tu, malaikat Jibril kata apa kat Nabi? Wahai Muhammad, hamau tak? Aku nak ambil bukit hak duk ada dekat-dekat ni, aku nak hampuk atas kepala pok-pok ni. Ni pok-pok hak duk ada di Taif ni. Hamau tak wahai Muhammad? Pok-pok ni kurang ajak ni. Nak melampau Nah, kalau tak mau terima Islam sudah harus pungai-pungai batu apa? Nah, dia pungai batu kawan tu pakai darah. Malaikat Jibril tak gamak tengok. Masya Allah, dahsyatnya. Dia nak ambil bukit, nampuk atas kepala pok-pok tu. Nabi kata jangan. Tak payah. Tak payah. Pasal apa? Pasal satu masa nanti mungkin anak cucu mereka akan memeluk Islam. Walaupun mereka tak mau masuk Islam, mungkin anak cucu keturunan mereka esok ni masuk Islam. Nampak tak? Begitu kasih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia, pada kita. Tiba-tiba dalam bab Ramadan, tiba-tiba dalam bab Ramadan, malaikat Jibril minta kepada Nabi amin. Nabi amin. Siapa yang menemui bulan Ramadan, Allah Ta'ala tak ampun dosa dia. Nescaya ia semakin jauh dari rahmat Allah. Wahai Muhammad, kata amin. Perkenankan, kata amin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin. Nabi pun kata amin. Tengok, budak tu pun nak belajar ceramah dah. Belajar siap-siap. Ganti aku esok ni. Malaikat Jibril kata lagu tu, Nabi kata amin. Patut Nabi suruh kata amin nanti saat, wahai malaikat Jibril, nanti saat aku nak fikir dulu. Pasal ni umat aku pasal apa pula tak ampun mereka.
Nah, kesian lah kat mereka. Mereka puasa semayang apa semua. Nah, tak boleh lah lagu tu. Nanti dulu. Nah, lagi pun rahmat Allah nak bagi kat mereka hang duk doa lagu tu pasal apa? Tak patut doa lagu tu. Hang patut doa hang baik-baik kat umat aku Ini kau ajak tu aku tambah. Nah. Tu aku tambah. Nah. Patut hang doa elok-elok ni umat aku Tiba-tiba boleh Nabi kata amin. Yang ni menjadi perbahasan. Nak bagi tahu kepada kita apa dia? Bahawa siapa yang masuk bulan Ramadan, Allah tak ampun dosa dia. Dia ni memang celaka cakap terang-terang. Dia ni memang binasa ataupun celaka cakap terang-terang. Dia ni memang tak pakai seduit tak pakai satu Kalau dia masuk bulan Ramadan, Allah tak ampun dosa dia. Memang tak guna dia ni. Nak abang kata apa? Lebih teruk daripada puak-puak taif ni. Puak-puak taif hak punggai kutip batu dekat Nabi. Dengan orang hak Allah Ta'ala tak ampun dia di bulan Ramadan, dia ni lebih teruk daripada puak-puak di taif tu. Gila. Dahsyat tu. Betul tak? Masuk bulan Ramadan, Allah tak ampun dosa dia. Sedangkan bulan Ramadan, ibu-ibu ya ayah, segala pintu langit, pintu syurga, pintu taubat, pintu pengampunan dibuka seluas-luasnya. Tiba-tiba dia tak ambil peluang ataupun dia tak diampuni oleh Allah. Sama ada dia tak minta ampun ataupun dia tak diampuni oleh Allah. Dia ni memang teruk betul abang terang-terang. Teruk gila-gila ni. Teruk gila khinzir. Lapik tu. Nah, teruk gila khinzir. Nak abang kata apa? Dia ni memang teruk pada orang-orang taif ni. Sampai Nabi gamak amin tu. Orang yang masuk bulan Ramadan, Allah tak ampun dosa dia. Tu dia. Sebab tu tuan-tuan, ibu-ibu, ayah, hampa minta ampun lah banyak-banyak. Okey, baik. Sekarang ni kita nak tahu siapa dia golongan hak yang Allah tak ampun ni. Yang ni yang kita nak bagi tahu malam ni. Ya, hak Allah tak ampun ni golongan mana? Ingatlah ibu-ibu, ayah, asas dalam agama kita, apa dia? Al-awwaludin ma'rifatullah. Awal agama kenal Allah, kenal Tuhan. Ni ustaz kita dah tahu ada ngaji petani. Nah. Ngaji usuluddin, ngaji tauhid, ilmu kalam. Awal-awal kita diajak apa dia? Al-awwaludin ma'rifatullah. Awal agama kenal Tuhan. Maksudnya apa? Kena mengaji akidah. Kena mengaji tauhid. Kalau tidak, sia-sia ya amalan kita. Rugi saja, tak ada apa. Bahaya. Rugi saja. Puasa Tuhan tak terima, sembahyang pun Tuhan tak terima. Tu dia, ni kata penting asas dalam agama bab tauhid kena jaga elok-elok. Bab lain tak bagi, bab tauhid kena jaga elok-elok. Tuan-tuan. Betul tak? Kena jaga elok-elok bab tauhid. Kena betul elok-elok akidah kita ni. Sebab tu kita ni nak tahu tauhid kita betul ke tak betul, kita kena mengaji tauhid. Kita mengucap kalimah la ilaha illallah. Ingat tak? La ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah. La ilaha kita nafi dulu. Betul tak Syekh? Ustaz? La ilaha kita nafi dulu. Tiada ada Tuhan. Maksudnya tak ada Tuhan. Buang dulu. Nafi dulu. Tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan. Pasal apa kata la ilaha dulu? Patutnya Allah Nah, Allah la ilaha illallah. Nah, ni pasal apa? Nafi awal-awal lagi. Nak abang pada kita apa dia? Kena buang dulu. Nafi dulu. Tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan. Illallah. Isbat balik. Melainkan Allah. Nah. Sebab itu dalam ilmu tauhid, kita kena mengaji apa? Iaitu perkara yang boleh membatalkan akidah. Tu yang kita kena mengaji bab tu. Sebab apa? Nafi dulu. Nafi dulu. Tidak ada Tuhan. Tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan. Illallah. Isbat balik. Melainkan Allah. Nampak tak? Satu lagi, kita mengaji ilmu tauhid. Sifat 20. Allah wujud. Wujud tidak apa? Ada. Wujud tidak ada. Lawan dia tak ada. Sifat mustahil.
Tak ada. Betul tak? Adam. Adamun. Ada, lawannya tak ada. Pasal apa duk pergi mengaji sifat mustahil tu? Ha, ni persoalan ni, nak tanya ni. Pasal apa kita duk pergi mengaji sifat mustahil? Cukuplah kita tahu kata Allah itu ada sudah ha. Allah wujud qidam baqaq sampai habis lah. Sifat 20 ha. Cukuplah mengaji sifat wajib sudah ha. Pasal apa nak mengaji sifat mustahil sekali? Ha, nak bak pada kita apa dia? Bila kata Allah tu ada, lawannya tak ada. Supaya kita tahu mana mungkin Allah tak ada. Mustahil Allah tak ada. Nampak tak? Baru kita isbat, baru kita taukid, baru kita kemas balik bahawa tak mungkin, mustahil Allah tak ada. Allah ada. Tu yang kena mengaji tu, sifat mustahil tu. Faham ni? Faham tak ni? Apa faham tak ni? Saya aku duk pula sorang-sorang pula. Faham Ha, faham tak faham? Ni ibu-ibu faham tak? Nu beda ha, hak sanak ni tu, faham tak? Ha, faham tak faham? Ha. Sebab itu dalam kita duduk dalam agama Islam ni, kita duk ingat kita Islam elok dah. Kita tak mengaji apa itu sekular, apa itu liberal, apa itu nasional. Kita tak mengaji. Betul tak? Kita tahu kita orang Islam, keluar perut mak ayah, keluar main Islam. Betul tak? Ha. Kita tahu kita Islam, tapi kita tak mengaji apa benda yang bertentang dengan Islam, yang boleh merosakkan akidah, yang boleh merosakkan Islam kita. Apa benda? Ha, ni yang kita nak ngaji malam ni. Bagi semua faham. Nah, semua tahu. Ni bukan politik, tak yang ingat politik pula. Aku bukan suka masuk politik-politik ni. Nah, saya ni pendakwah. Senang, abang tu pendakwah bebas. Nah, bebas ni taklah bebas sangat. Faham sendiri ya. Jadi pendakwah, saya tak suka sebut politik-politik ni. Saya nak abang tentang perkara yang boleh merosakkan Islam ataupun iman kita. Okey, malam ni saya nak tanya. Saya tanya tuan-tuan. Saya dengar kereta taman ni orang pandai-pandai banyak Datuk pun ada. Datin pun ada. Nak, ni pandai-pandai belakang ni, elit-elit belakang ni. Nak, raja bagus-bagus ni. Nak, jutawan pun ada Ha, ni hak depan saya ni. Raja apa tak tahu ni. Nak, tengok muka kemas-kemin. Jambang apa semua. Nak. Okey, si kenak apa? Okey, baik. Ibu-ibu, ayah-ayah, saya nak tanya. Ni yang kita nak mengaji sifat mustahil ni. Yang ni kita nak mengaji nafi ni, nafi tak ada Tuhan ni. Supaya kita tahu, dalam kita duduk dalam agama Islam ni, kita kena tahu juga siapa dia hak musuh dengan Islam. Nampak tak? Kalau kita tak kenal musuh, kalau kita tak kenal perkara yang boleh merosakkan akidah kita, maka kita ingat kita betul. Ni yang bahaya. Betul tak, Syekh? Betul tak? Maka kita akan belajar satu persatu malam ni. Saya nak tanya, apa itu sekular? Apa itu sekular? Syekh, jawab. Siapa boleh jawab? Aku bagi ayat satu. Apa itu sekular? Ni bomba. Apa itu sekular? Apa itu sekular? Aku tengok, apa? Tak tahu. Sebab itu kita ni ikut suka. Kawan ni kita ikut, kawan ni kita ikut, kawan ni kita ikut. Betul tak? Kita tak kawan hala, tak ketahuan hala, main ikut dia pasal kita tak tahu. Tu yang kena mengaji sifat mustahil tu. Tu yang mengaji kena tahu perkara nafi tu. Pasal apa? Pasal kita tak tahu. Tengok ni, kita tak tahu. Apa itu sekular? Siapa boleh jawab? Lah, apa takut apa? Loh, pelik sungguh. Aku lepas rakam ni, siap masuk dalam internet mampus aku lepas ni. Kalau aku silap. Nah, dia nak main serang aku, semua ada. Mazhar ada, Rora pun ada. Semua ada. Kalau aku silap. Nah. Okey, apa itu sekular? Jawab cepat. Sekular. Sama dengan agama lain. Persamaan. Tak usah jawab je. Tak faham berani, bagus. Janji berani, yang tu yang aku nak. Nah, salah tak apa. Bagus. Syekh, apa itu sekular? Tak tahu? Tengok. Sebab tu hari ni kita ikut orang sembrono. Gila, boleh rosak akidah kalau kita tak tahu. Agama asing. Agama asing. Al-dunia asing. Oh, asing. Dia ni layak jadi pengusi surau. Pengusi surau Nah, memisahkan agama dengan kehidupan. Tu
Tu sekular, memisahkan agama dengan kehidupan, ataupun bahasa yang lain, memisahkan agama dengan politik. Hampa jangan duk ingat politik tu parti. Semua orang salah faham hari ni, duk ingat politik parti. Bukan politik tu parti saja. Contoh, politik tu cara hidup, kehidupan kita, tu bagi politik. Contoh, polis buat 2 blok depan ni. Polis buat 2 blok depan ni, kita lesen tak ada. Kita nak gagah pi kan nak patah balik. Pakcik, lesen tak ada, nak gagah lagi. Kena saman, nanya je. Pakcik tak apa, duit banyak. Betul tak? Nak gagah pi kan nak patah balik. Ha? Patah balik itulah nama dia politik. Apa cerdik, politik dia pandai. Kalau dia gagah pi bodoh kena saman, tapi dia patah balik, selamat selamat pi jalan polis tak ada. Pi depan tu rupanya ada juga, kena saman juga pada muka hang. Tu nak maknanya politik. Memisahkan agama dengan politik ataupun memisahkan agama dengan kehidupan. Ingat elok-elok hafal dengan tak hafal. Ni bab akidah penting ni. Kita bagi, jangan main benda ni. Sekular ialah memisahkan agama dengan kehidupan, dengan politik. Contoh. Tu ibu-ibu di belakang pakai tudung. Pakai telekung. Dia keluar pada surau, dia londeh habis cuci, apa pun tak pakai. Nampak tak? Sekular tu. Sekular lah tu. Memisahkan agama dengan kehidupan. Allah hanya ada dalam surau. Luar surau, Allah tak ada. Itulah sekular. Nampak Allah hanya ada dalam surau. Dalam surau yang pakai telekung, pakai tudung. Luar surau tak pakai. Nampak tak? Tu sekular. Memisahkan agama dengan kehidupan. Takkan hampa nak pakai macam ni kot pion. Kurang-kurangnya kita pakailah tudung ni tutup aurat sudahlah. Pakai stokin dan semua nampak muka dengan tangan ya. Kalau pi pakai telekung, pi maidin pakai macam ni, bukan kata budak-budak lari, aku pun lari. Mak limah ke apa ni? Ingat hantu ke apa? Maksudnya apa? Bukanlah pakai macam ni semua. Jadi tutup aurat sudahlah. Ni tak dalam surau yang pakai tudung, luar surau lagi dia londeh habis cuci. Itulah sekular kita bagi, memisahkan agama dengan kehidupan. Faham tak? Maksudnya agama dengan kehidupan tak boleh pisah. Faham tak? Faham tak Syekh? Ni Syekh faham tak? Faham tak? Aku duk puluh seorang-seorang pula ni. Faham Faham bagus. Saya mau menjelas. Bila kita jelas lagu tu, lepas tu baru kita tahu kedudukan kita di mana. Okey, selesai sekular. Apa maksud liberal? Liberal maklum, bedah, mek, kapiah, katun. Liberal. Apa maksud liberal? Pandai. Bagus. Duduk sini ajar sini. SB. Tulis nama dia. Liberal ialah bebas. Liberal ialah terbuka. Liberal ialah apa dia? Hak sama rata. Tu liberal. Menuntut hak sama rata, menuntut hak kebebasan, menuntut hak apa ni? Hak keterbukaan. Tu liberal. Tak kira hukum ada tak boleh, tak apa. Asalkan kita mau adil. Lepas faham. Adil dengan sama rata tu sama. Ni malam ni saya nak buat demo sekali. Adil dengan sama rata tak sama. Ni kena faham elok-elok Adil lain, sama rata lain. Dia duk faham Islam itu adil. Kita kena beri hak sama rata. Sebab Islam adil. Dia duk faham adil dengan sama rata tu makna dia sama. Tak sama Adil lain, sama rata lain. Tu dia. Ni dia. Kena ingat elok Adil dengan sama rata tak sama makna dia. Liberal. Ni golongan liberal ni. Saya akan tunjuk demo. Adil dengan sama rata. Saya pergi nak abang dulu. Golongan liberal ni, mereka menuntut hak sama rata. Benar apa? Contoh. Orang perempuan di belakang, mereka mengadu. Mereka kata apa? Orang lelaki boleh jadi imam, kami pun nak jadi imam ke? Pasal apa orang lelaki jadi imam? Kami pun nak jadi imam ke? Kami pun baca sedap ke? Seorang kami sedap pada orang lelaki. Seorang lelaki tu dia renggah baca tarawih jadi dengar. Macam kami pekak je dah. Pederah tak mau.
saya pederah jadi nak pergi hilang mengantuk. Bukan saya jawab pederah. Nah, kuih lama kuih lewat. Bila kuih lewat kuih mengantuk. Sebab tu saya kuih lama kuih derah. Tu politik juga. Tak? Politik lah tu. Tengok bodoh kan. Boleh kata kita surah derah ingat bengang tengok. Pecah kendang tengok. Ni kira okey ni sound dia ni. Sengah surau sampai selok surih tak dengar tu. Nah. Terbakar aku tau. Lepas tu, Ustaz Syakawi man. Mampu lah speaker kita malam ni. Nah, bukan nak bagi rosak speaker. Nah, bagi derah tu semangat sikit. Betul tak? Okey baik. Tak mana tadi liberal. Ni, ibu-ibu. Lepas minta apa? Lepas tahu orang lelaki di imam kami boleh di imam tak? Pasal apa tak boleh? Islam itu adil. Kena bagi sama rata. Nampak tak? Orang perempuan mana boleh? Dia boleh di imam sama-sama lepas ya. Bila dengan orang lelaki dia tak boleh. Aurat. Tak boleh. Seorang aurat. Kalau orang perempuan boleh jadi imam, tuan-tuan, duk ada di sini. Kalau orang perempuan boleh jadi imam, duk ada di sini. Ni Syekh Hidar ni. Ni seorang, Tok Imam ni. Main tadi tak main tadi. Aku ingat dia tak pergi bersurau lain lah. Bahkan main surau ni lah. Nah, duduk belakang ni, terpacak belakang ni. Dia sewa terus dah ni. Siapa pun yang kacau. Aku nak duduk belakang ni. Nah, pasal apa? Pasal hak jadi imam Siti Nurhaliza. Contoh. Nah, ataupun Nora Danis jadi imam. Ataupun Neo Lofa jadi imam. Nah, oi, semua hati-hati belakang. Gebu-gebu belakang. Nah. Kak Piah jadi imam. Kak Piah. Nah, ni pengusi. Awal lagi sebelum subuh sampai lah. Betul tak? Orang perempuan kalau boleh jadi imam. Dia turun rokok, kita tak turun lagi. Pacak tengok. Nah, dia sujud. Kita turun sujud, tapi kita tak sujud pakai dahi, kita sujud pakai dagu. Orang sujud pakai dahi, kita sujud pakai dagu. Nampak tak? Sebab tu Islam buat elok lah. Tak boleh, orang perempuan tak boleh. Dia duduk pandai-pandai. Dia kata hak sama rata. Ni, saya ada bukti berlambak dalam handset saya ni. Saya tak mau tunjuk, tak dan, masa tak dan. Nah, lagi minta bagi. Lepas minta bagi. Saya tak mau sebut nama, saya boleh sebut nama geng-geng ni semua. Tapi saya nak belapik sikit malam ni pasal rakam. Nah. Lagi. Lepas minta apa lagi? Hak harta pusaka. Mau sama rata. Orang lelaki dapat lebih. Kami pun dapat lebih ya. Pasal apa orang lelaki lebih kami sikit? Tak adil. Lepas kata. Nampak tak? Lagi, lepas minta apa lagi? Lepas tuntut apa lagi? Kahwin lelaki sama lelaki. Perempuan sama perempuan. Perempuan boleh kahwin lebih. Kurang ajar je. Yang ni aku baru tahu bagus. Dia cekak lagi tu. Liberal dia tak bagi. Ni macam Syekh ni kata tadi. Orang lelaki boleh kahwin 4. Kami pun nak kahwin 4 tak? Kenapa apa kami tak boleh? Gila kalau hampa kahwin 4. Esok keluar ambil anak siapa? Anak Syakawi ke? Anak Mansur ke? Anak Ali ke? Anak Abu campur sekali 40 orang. Nah, jadi semak samun, dalca, parpu semua ada. Sebab tu Islam buat elok lah. Benih hak seorang tu boleh masuk untuk 4 orang perempuan. Mana boleh? Nah, 4 benih masuk satu kandungan. Tak boleh. Nah, penin dalam tu. Bertumbuklah perut tu. Duk. Oi, aku debok bagi sebiji. Nah, tu Islam buat elok lah. Tapi pok-pok ni minta. Nah, laki boleh kahwin 4. Kami pun nak kahwin 4 juga. Ni kata ni, kepala otak gila jadi macam ni Dia tak bagi. Lagi, peminta apa lagi? Orang laki tak pakai tudung. Kami pun nak tak pakai tudung. Kami pun nak pakai kepiah lah. Patutnya kami lah pakai kepiah. Orang laki pakai tudung. Pasal kami rambut panjang, kami nak tunjuk kat orang. Nampak tak? Kami rambut panjang, kami nak tunjuk kat orang. Patutnya orang lelaki dah pakai tudung, rambut tak ada, kepala botak Ustaz Syakawi tu. Nah, rambut pun tak ada. Patut Ustaz Syakawi pakai tudung lah. Apa cuba bayang muka aku pakai tudung. Punya huduh kata nak abang. Ni tuan imam kita dia pakai tudung. Aku tengok apa lelaki macam lawak tambah pakai tudung. Orang perempuan dia jadi perempuan. Lagi aku muntah terberak macam tu ya. Nah, pok-pok ni teruk kita bagi. Ni kata liberal ni. Cukup teruk. Rosak dah. Rosak habis Islam ni. Masuk pok-pok ni kita bagi. Okey, baik. Faham dah. Liberal. Lagi. National. Apa itu national? National apa dah national?
Kebangsaan. Okey, baik. Kebangsaan ni maksudnya memperjuangkan bangsa. Memperjuangkan bangsa. Memperjuangkan bangsa ni, Nabi kata apa? Laisa minna man da'a ila asabiah. Bukan di kalangan kami sesiapa yang memperjuangkan bangsa ataupun perkauman. Sebab apa? Islam memperjuangkan apa? Kebenaran, keadilan. Islam memperjuangkan kesyumulan, keseluruhan. Bukan memperjuangkan bangsa. Islam tak memperjuangkan bangsa kaum warna kulit. Yang Islam tengok apa dia? Inna akramakum indallahi atqakum. Ha, nampak tak? Dia tak kira hang India ke, hang Melayu ke, hang Cina ke. Tapi hang orang beriman, orang bertakwa kepada Allah, hang pun boleh jadi imam. Nampak tak? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya, inna akramakum, orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di kalangan kamu. Siapa yang paling takwa? Dia itulah orang beriman dan orang yang sangat disukai oleh Allah. Sebab tu Allah tak nilai bangsa, Allah tak nilai warna kulit, Allah tak nilai suku kaum, suku sakat. Allah tak nilai. Ya Allah nilai ialah inna akramakum indallahi atqakum. Sebab tu kalau mu'alaf contoh, dia masuk Islam 2 tahun dah, dia mengaji Al-Quran pandai, tajwid kena, makhraj huruf semua kena, dia layak tak jadi imam tak? Dia tahu bab hukum hakam tak? Syarat sah, syarat wajib semua dia tahu, rukun semayang semua dia tahu belaka. Boleh tak dia jadi imam? Boleh ha. Padahal dia Cina. Cina apa dia berkata dia orang Islam? Nampak tak? Maknanya walaupun Cina tapi dia Islam, dia boleh jadi imam tak? Boleh. Kalau dia India tapi dia Islam, dia beriman, dia faham ilmu agama, dia pandai, dia boleh jadi imam tak? Walaupun dia India. Boleh tak? Boleh ha. Ni kena faham lek tak? Syekh yang ada sini contoh, Pak Haji ni umur 80 dah. Baca Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya na'budu ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pak Haji di umur 80 dah. Melayu start pada perut mak keluar mai Melayu awal-awal lagi. Islam daripada perut mak keluar mai Islam dah 80 tahun dah. Baca Fatihah haram tak kena. Yang Cina tadi, yang India tadi baru masuk Islam 2 tahun, baca Quran punya elok. Dia layak tak di imam? Layak ah. Sebab tu Allah tak nilai bangsa. Ya Allah nilai hang faham Islam, hang pandai Islam, hang boleh dengan Islam, hang beriman, hang bertakwa, maka hang juga layak jadi ketua, iaitu jadi pemimpin di Islam. Ha, apa lagi? Maka kita nak bagi tahu liberal dengan nasional yang mana lebih bahaya. Kita tahu liberal dengan nasional ni fahaman yang salah. Tapi kita nak tahu yang mana lebih bahaya, liberal ke nasional? Liberal ke nasional? Liberal. Pandai. Sebab apa liberal lebih bahaya? Kerana liberal memperjuangkan hak sama rata ataupun hak kebebasan, hak keterbukaan. Yang memperjuangkan bangsa tadi, walaupun dia pejuang bangsa, tapi dia masih berpegang teguh dengan ajaran Islam. Nampak tak? Dia yakin dengan Islam, tapi dia hanya memperjuang bangsa. Nak menunjukkan bahawa walaupun dia pejuang bangsa, tapi Islam pun dia pejuang. Maknanya orang ini boleh diterima lagi. Nampak tak? Asalkan dia letak Islam nombor 1 tak apa, bangsa nombor 2. Jangan letak bangsa dulu. Asalkan bangsa kita tak kira betul ke tak betul, kena sokong. Nampak tak? Yang tu tak boleh. Tu tak boleh, tu tak betul. Tapi dia letak Islam nombor 1, bangsa nombor 2. Kita tetap tahan bangsa kita, kita orang Melayu. Nampak tak? Yang tu betul tu, yang tu betul, tak salah. Yang salah hak pejuang bangsa, tapi Islam letak nombor 2. Itu tak boleh. Jadi ibu-ibu ayah-ayah, liberal dengan nasional yang lebih bahaya ialah liberal. Nampak tak? Maka ibu-ibu ayah-ayah kena faham elok. Dalam negara kita ada golongan liberal, ada golongan nasional, dan ada golongan yang betul-betul memperjuangkan Islam yang syumul, yang menyeluruh, yang tulen. Maka lu fikirlah sendiri. Boleh? 3
10.45 dah. Masa dah cukup. Allah, demo tak tunjuk ni noh. Okey, baik. Nak tunjuk adil dengan sama rata. Tengok. Adil dengan sama rata. Tengok ni beda. Beda. Tengok elok tak boleh cari apa tak tahu lah pilih raya dekat dia tambah ni. Oh, dia ada ni. Allah, aku ni macam bom ni. Tak kena gaya meletup mampus aku. Nah ni. Tengok Ni Abu. Ni Abu. Ni Abu. Ni Ali. Abu dan Ali. Abu dan Ali pi tengok bola. Ni pemain bola. Tok Imam ni striker. Syekh kita ni penjaga gol. Pakai samping ni sayap kanan. Yang ni sayap kiri. Pakcik kita tu jadi apa? Tengok saja. Penonton. Okey, baik. Ali dengan Abu pi tengok bola, pi beli tiket. Pegawai stadium kata apa? Harga tiket satu RM10. 2 orang RM20. Okey, tak apa. Sama rata. Hari tu sama rata. Pi nak duduk. Ali duduk kursi yang sama, Abu duduk kursi yang sama. Sama rata tak? Sama rata. Okey, tak apa lagi. Tiba-tiba bila pi stadium ada tembok lagu tu. Ada tembok lagu tu. Yang ni kata tak adil ni. Walaupun sama rata. Walaupun tiket harga sama. Walaupun tempat duduk sama. Tapi adakah adil? Nak tengok lagu mana ni? Ada tembok. Yang nampak Abu. Ali tak nampak. Abu pun bujuk ni tekuk panjang. Abu bujuk tekuk panjang. Ali tekuk pendek. Ali tak nampak. Yang nampak Abu. Adakah adil? Adil tak? Tak adil. Abu berjumpa pegawai bank. Pegawai bank pula. Pegawai stadium. Yang nampak Ali ya. Aku tak nampak. Awak ada tembok. Pegawai stadium kata apa? Harga tiket sama, tempat duduk pun sama. Sama kata. Tak kira nampak tak nampak nasib siapa suruh tekuk pendek. Nampak tak? Itu tak adil. Sedangkan Islam menuntut keadilan. Bila menuntut keadilan, pasal apa tak adil? Maka nak kena bagi adil, dia kena sepak bagi jatuh buang. Ni tembok ni. Faham tak? Buang tembok tu. Maka dua-dua boleh tengok bola. Tu baru adil. Faham ni? Sebab tu adil dengan sama rata. Makna dia tak sama. Faham ni? Satu lagi, ataupun tembok ni biar tapi kita bagi kursi lagi 2 dekat Ali. Boh satu lagi kursi. Boh satu lagi. Barulah nampak. Nah, kalau ikut tak sama rata. Pasal apa? Ali boleh 2 kursi. Nampak tak? Dia boleh 2 kursi, kawan ni 1 kursi. Islam itu adil. Pasal dia tekuk pendek, kawan ni tekuk panjang. Nah, maka kena beri keadilan, bubuh 2 kursi. Bagi nampak dia 2. Baru adil. Faham ni? Faham lagu ni bagus Barulah pok-pok cerai dia tak boleh nak kecoh kita. Barulah pok-pok nak merosak akidah ni dia tak boleh rosak akidah kita. Sebab kita ada asas. Kita mengaji, kita faham. Hari ni semua untung main dengar tazkirah malam ni. Dapat maklumat yang tepat dan padat, jelas dan keras. Minta maaf Satu lagi, ibu-ibu ayah, kita berpegang pada politik matang dan sejahtera. Ingat, maka kita berpegang wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah pada tali agama Allah. Ingat, dan berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah, iaitulah Islam. Ingat, pegangnya Islam, kemas-kemas. Ibu-ibu ayah, wala tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai. Jangan kita bercerai-berai. Pegang elok-elok. Macam kita main tarik tali tu. Main tarik tali, mau semua pegang tu. Semua kemas kapit kok ketel.